Equanimity akan diberi genting. Masalah banjir rantau diatasi pada 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 bersama saya, Miza Yusni Muhammad. Lintas langsung ke negeri-negeri. Hari ini kita mulakan dengan laporan dari Johor bersama Nur Akila Arba'in. Dan kita juga akan bersama Abdullah Mahyudin untuk lintas langsung dari Pulau Pinang. Dan selepas itu, kita bersama Inisia Daulus di Sabah dan akhir sekali bersama Bumawin di Sarawak. Jadi terus bersama N5. Kapal mewah Equanimity yang dikaitkan dengan skandal 1MDB akan dijual kepada Genting Malaysia Berhad pada harga $126 juta atau 514.1 juta ringgit. Pengumuman dibuat Peguam Negara Tommy Thomas dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata harga jualan itu akan dibayar oleh Genting dan akan diterima Mahkamah Admiralti Kuala Lumpur penghujung bulan ini. Ini bakal menjadi jumlah pemulihan daripada skandal 1MDB yang tertinggi setakat ini untuk kerajaan Malaysia dalam jangka masa cuma 8 bulan daripada tarikh tindakan itu dimulakan. Menurut Peguam Negara, jumlah $126 juta itu ialah tawaran terbaik yang diterima dalam tempoh 5 bulan sejak Oktober 2018 apabila Equanimity diumum untuk dijual. Memandangkan tawaran daripada Genting telah dirunding secara terus dengan kerajaan Malaysia, tiada komisen ejen yang perlu dibayar yang membawa kepada penjimatan sebanyak $4.4 juta. Harga jualan itu dicapai sebahagian besarnya melalui kepakaran dan kemahiran kumpulan perundingan yang mewakili kerajaan Malaysia. Tommy berkata bagi tujuan ketelusan, suatu kenyataan lanjut akan dikeluarkan sebaik harga jualan diterima berserta perincian perbelanjaan yang ditanggung dan jumlah bersih yang akan dikreditkan ke dalam akaun pemulihan aset 1MDB yang baru dibuka. Perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bermula hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan perbicaraan bermula serta-merta sekalipun pasukan pembelaan diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mencuba pada saat akhir untuk menangguhkan perbicaraan dengan memfailkan permohonan untuk mencabar tuduhan tadi. Jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama Farhana Azwani Ismail, silakan. Terima kasih Mirza. Baik, ketika prosiding yang bermula kira-kira pukul 2.15 petang tadi, Peguam Negara Tommy Thomas memberitahu mahkamah bahawa pihak pembelaan mempunyai kebebasan untuk mengisi permohonan mencabar dakwaan itu pagi tadi dan proses keseluruhan perbicaraan sedang dicabar. Tommy berkata tiada kesimpulan lain yang diambil dari permohonan itu melainkan bertujuan menangguhkan lagi perbicaraan dan tidak boleh diimbangi oleh mahkamah. Setelah mendengar hujahan daripada kedua belah pihak, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan untuk meneruskan perbicaraan pada hari ini dan akan memberikan tarikh baru untuk keputusan permohonan mencabar pertuduhan. Dalam prosiding tadi juga, jurubahasa membacakan semula pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib dan juga pertuduhan alternatif. Datuk Seri Najib sebelum ini menghadapi 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram milik SRC International Sendirian Berhad bernilai RM42 juta pada 5 tahun lalu. Manakala Timbalan Pendakwa Raya Manoj Kurop pula meminta saksi pertama yang merupakan pekerja Suruhanjaya Syarikat Malaysia Muhammad Akmaluddin Abdullah berusia 35 tahun untuk memberi keterangan. Keterangan bertulis oleh Muhammad Akmaluddin itu ditanda sebagai bahan bukti dan diserahkan kepada mahkamah. Perbicaraan hari ini susulan dari keputusan Mahkamah Persekutuan yang sebelum ini mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan Datuk Seri Najib untuk menangguhkan perbicaraan kesnya. Perbicaraan pada awalnya dijadualkan bermula
12 Februari sehingga 29 Mac tetapi ditangguhkan sebanyak 2 kali selepas Mahkamah Rayuan pada 11 Februari dan 21 Mac lalu membenarkan permohonan penangguhan. Jika saya imbas kembali pada 4 Julai tahun lalu, Datuk Seri Najib mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi di sini atas 3 pertuduhan pecah amanah serta 1 pertuduhan menyalahgunakan jawatan berhubung dana SRC. Datuk Seri Najib juga mengaku tidak bersalah pada 8 Ogos lalu atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana sama milik SRC. Untuk makluman, SRC International Sendirian Berhad ditubuhkan pada 7 Mac 2011 beralamat di Jalan Ma'ruf Bangsa dengan jumlah modal sebanyak RM100 juta. Jadi sekian langsung perkembangan dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Keselamatan Cyber Negara akan mengeluarkan strategi keselamatan cyber negara pada pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman jenayah cyber. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, strategi ini akan dilaksana melalui pengembangan sumber tenaga dan pembangunan prasarana yang memberi tumpuan kepada pembentukan keselamatan cyber. Justru itu, kerajaan melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara (NAKSA) akan mengeluarkan strategi keselamatan cyber negara pada pertengahan tahun ini bagi menangani ancaman tersebut secara komprehensif. Strategi ini akan dilaksanakan melalui pengembangan sumber tenaga dan pembangunan prasarana yang memfokuskan kepada pembentukan National Cyber Security Workforce dengan izin bagi memastikan negara dapat mengoptimumkan penggunaan sumber yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Atas jawapan tadi, soalan saya ialah saya membaca kenyataan daripada Menteri SKMM. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari yang bertanya berhubung usaha kerajaan dalam membendung ancaman cyber di negara ini. Pada bulan Disember 2018, Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah memaklumkan akan membentang Akta Keselamatan Cyber di Parlimen bagi membina infrastruktur keselamatan pengguna cyber, terutama usahawan digital. Ia juga termasuk usaha kerajaan mendepani cabaran revolusi industri 4.0 dengan konsep penggunaan 60% mesin sebagai tenaga kerja harian. Tiada lagi aktiviti pembuangan sampah di tapak pelepasan sampah ladang CEP1 Simpang Renggam Keluang, Johor. Ia setelah operasi di tapak berkenaan dihentikan sepenuhnya hari ini. Dan langkah itu bagi menyelesaikan masalah pencemaran di Sungai Benut dan isu air di Simpang Renggam serta kawasan berdekatan. Ahli Parlimennya Dr. Mazli Malik berkata pada masa ini kerja-kerja penutupan tapak pelupusan sampah sedang dilaksana lebih terperinci bagi memastikan air larut resap selain memenuhi spesifikasi ditetapkan agensi berkaitan. Selepas ini tiada lagi sampah yang akan masuk ke Sempang Renggam. Ini satu berita baik untuk rakyat Sempang Renggam dan berita gembira setelah bertahun-tahun. Dan alhamdulillah bagi kerajaan Pakatan Harapan dalam tempoh 10 bulan kita telah berjaya menyelesaikannya. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak pelepasan sampah itu di Keluang. Sementara itu pihaknya juga akan meminta bantuan agensi berkaitan antaranya Jabatan Veterinar, Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti sumber-sumber lain yang mencemarkan sungai. Pada masa yang sama mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggungjawab mencemarkan Sungai Benut. Dalam pada itu, kira-kira 75,000 penduduk Simpang Renggam kini boleh menarik nafas lega apabila tiada lagi sampah dibuang di tapak pelepasan berkenaan. Malah mereka berpuas hati dengan tindakan pantas kerajaan mengatasi masalah pencemaran di Sungai Benut. Isu berkenaan dilaporkan telah berlaku sejak sekian lama. Saya sangat teruja dan berterima kasih dekat Dr. Mazli sebab dia tak putus-putus untuk selesaikan isu ni. Asyik turun naik KL ke Sempang. Jadi semangat yang dia ada tu saya rasa patut kita contohilah. Macam sekarang lega lah. Lega, memang rasa lega sangat. Jadi masalah saya harap dengan tutupnya landfill ni masalah tak akan berulang lagi. Pada saya satu langkah yang bijak yang telah diuruskan oleh Pakatan Harapan. Selama ni yang saya dapat tahu benda tu dah berlaku beberapa tahun yang dulu tapi tak serta
memang rasa lega lah. Pasal itulah yang dikehendaki oleh rakyat. Saya rasa gembira kerana ini pembuangan sampah Saran ini sudah lama di sini tak dapat ditutup dan pencemarannya semakin teruk dan orang Sembang Renggam memang sudah tak boleh tahan lagi kerana kena guna atau minum air-air yang melalui ini air licin. Saya rasa gembira kalau ini mesti ditutup selama-lamanya. Laporan kajian Hala 7 Lebuhraya Bertol di Malaysia yang merangkumi mekanisme pemansuhan dan pengurangan kadar tol akan dibentangkan ke Kabinet Jun ini. Ia mengambil kira analisis data dan syur jururunding audit bebas bertauliah yang dilantik Kementerian Kerja Raya pada Januari lalu. Saya nak tanya satu tol yang memang confirm dah tamat konsesi dan lebih tempoh yang panjang, iaitu Tol Karak dan Tol Gombak, dia menyumbang kepada kesakan lebuhraya yang sangat kritikal pada musim perayaan. Apa pihak kerajaan tidak bercadang untuk mansuhkan kedua tol ataupun mencari satu alternatif supaya kesakan dapat diatasi? Itu telah ditanya sebelum ini dan setelah saya jawab dalam suatu penggulungan bahawa dua tol yang Webi sebutkan itu memang dalam perhatian, tetapi kita tak boleh nak buat pengumuman sekarang. Semuanya bergantung kepada keputusan akhir yang akan dicadangkan pada bulan Jun nanti. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar berkata kementeriannya akan mempertimbang memberi suntikan dana kepada PLAS Malaysia Berhad untuk mengurangkan beban pinjaman keuangannya. Namun keputusan itu tertakluk kepada hasil laporan yang akan dibentangkan nanti. PLAS terpaksa menerbitkan bon sukuk sebanyak 30.6 bilion ringgit untuk membeli semula kesemua saham awam selepas dinyah senarai daripada Bursa Malaysia. Sebahagian besar kutipan tol disalurkan untuk membayar balik pinjaman sukuk, menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuhraya. Meski liabilitinya terus meningkat, PLAS tidak pernah gagal membayar balik pinjaman yang ditetapkan. Ini dicapai menerusi pengurusan kos yang baik dan perbelanjaan berhemah tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kualiti. Kementerian Komunikasi dan Multimedia masih belum mempunyai sebarang perancangan untuk memberi lesen kepada parti politik bagi mewujudkan stesen televisyen sendiri. Jelas Timbalan Menterinya Aidin Shalisit, perkara berkenaan juga belum dibincangkan oleh pihak kementerian setakat ini. Berkenaan lesen kepada parti-parti politik setakat hari ini masih belum ada perancangan. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chayu yang bertanya usaha gabungan Parti Sarawak GPS mahu mewujudkan stesen televisyen. Pada 27 November 2017 lalu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg pernah mengumumkan Sarawak bakal mempunyai stesen televisyen pada masa akan datang. Stesen televisyen tersebut akan memberi peluang kepada penggiat seni Sarawak mempromosi keunikan budaya masyarakat Sarawak. Isu keselamatan dan kesejahteraan penduduk menjadi antara keutamaan calon Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Kecil PRK Rantau Dr. S. Sri Ram. Beliau mahu isu dipandang berat pihak yang berkenaan. Pagi tadi, calon PH itu melawat lokasi kejadian litar pintas tiang elektrik berhadapan Pasar Besar Rantau. Beliau berharap agar masalah itu diselesaikan dengan segera demi keselamatan nyawa penduduk. Ini satu perkara yang mesti kita terkawal lah. Sebab ini rumah-rumah pun dekat sini. Kalau ada kebakaran yang besar, dia akan pergi ke rumah-rumah. Saya sangat gembira kita ada bomba yang boleh operasi sekarang di Rantau.
Pagi tadi, pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba Rantau tiba di lokasi kejadian kira-kira 5 minit selepas menerima panggilan kecemasan pada 9.45 minit pagi. Usaha memadam tiang elektrik yang terbakar itu dibuat sebelum prosedur penyelamatan diteruskan oleh Tenaga Nasional Berhad. Masalah banjir di Rantau Linggi di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan sekitar dijangka dapat diatasi pada 2021 apabila projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Linggi Fasa 4 di Kampung Kuala Sawah, Rantau siap. Projek yang diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 itu membabitkan peruntukan 70 juta ringgit. Wartawan Nur Julizan Muhammad Zain ada laporannya. Projek tersebut adalah sebahagian projek mitigasi banjir yang dibangunkan untuk kemudahan penduduk di sepanjang Sungai Linggi yang sering berdepan dengan masalah banjir. Menurut Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Dr. Xavier Jayakurma, projek itu mampu mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku sejak 1999 melibatkan Pekan Linggi, Pekan Rantau, Kampung Mantau, Mambau dan Kampung Kuala Sawah ke tahap yang minima. The project is running well. Projek ini tidak ada masalah dan ini ialah untuk kita bawa kemajuan ke dalam seluruh penduduk ataupun bandar-bandar yang letak di atas Sungai Linggi. The total jaraknya lebih dari 40 kilometer. Fasa 1, 2 dan 3 pun sudah dimajukan. Sekarang fasa 4 saja. Dan ini akan siap pada tahun 2021. Ya. Projek itu melibatkan kerja-kerja mendalam dan melebarkan sungai, pembentukan tebing sungai, pemasangan struktur kawalan hakisan tebing, pembinaan sistem pemparitan, pembinaan jalan senggara sungai serta pengalihan utiliti. Penduduk di kawasan berkaitan mengharapkan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Linggi Fasa 4 ini dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi setiap kali musim hujan. Jadi insya-Allah lah, kalau tak ada apa-apa mungkin kita dah selamat lah pada banjir. Mungkin Masjid Kuala Sawah tak akan banjir lagi lah. Kalau hujan lebat dari Semban ataupun dari Ulu kan, memang kawasan sini banjir. Jadi kita tak dapat nak elakkan, memang banjir. Itu je. Jadi buat masa sekarang ni untuk ada kekurangan banjir itulah. Tak adalah melempah semacam dulu lagi tu dah kan. Jadi sekarang ni rasa-rasanya memanglah tak musim hujan ni kita tak tahu lagi lah buat masa yang akan depan kan. Tapi buat masa sekarang ni memang dah berkurangan lah lagi pada dulunya. Itu je lah rasanya kalau masalah banjir dekat Rantau ni, dia yang daripada Rantau tu dia melibatkan Kuala Sawah semua ni lah, Sungai Linggi ni. Projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Linggi Fasa 4 yang akan siap sepenuhnya pada 2021 bakal memberi manfaat perlindungan kepada lebih 3,600 penduduk di kawasan Linggi, Rantau dan sekitarnya daripada kesan kejadian banjir. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Baiklah, saudara, N5 diteruskan dengan perkembangan berita dari Johor dan sudah bersedia di studio RTM Johor baru. Kita bersama Nur Akila Arba'in di sana. Silakan. Terima kasih, Miza. Kerajaan negeri melalui Setiausaha Kerajaan Johor SUKJ Bahagian Perumahan tidak pernah melantik orang tengah mahupun ejen mewakili pengurusan permohonan Rumah Mampu Biaya Johor RMBJ, Rumah Kota Bumiputera dan Rumah Sewa Kerajaan RSK. Apa yang dikesali, ejen tersebut didapati memperdayakan orang ramai dengan memberi jaminan bahawa pemohon akan layak menerima kuota perumahan tanpa melalui prosedur sebenar. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Zulkifli Ahmad berkata sasaran penipuan ejen tersebut melalui kemahiran berkomunikasi sehingga mangsa boleh menyerahkan sejumlah wang. Lebih membimbangkan, sindiket ini melibatkan golongan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40.
Sebabnya saya menyeru pihak kerajaan supaya mereka yang menjadi bangsa di luar sana, dan saya yakin jumlahnya jauh lebih besar, supaya tampil ke hadapan, membuat laporan polis dan memberikan kerjasama. Yang penting mereka yang membuat kerja-kerja penipuan ini khusus kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana dapat kita seret ke muka pengadilan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Johor FM. Justru beliau menasihatkan pemohon yang tidak mahir menggunakan perkhidmatan dalam talian melalui portal rasmi irumah.johor.gov.my digalakkan hadir ke pejabat SUKJ bahagian perumahan bagi mendapatkan maklumat serta bantuan. Manakala maklumat penipuan ejen boleh disalurkan menerusi hotline 0112897789 atau aplikasi WhatsApp, selain terus ke laman web rasmi aduan johor.spab.gov.my. Johor menjadi destinasi pertama Kembara Sihat 2019. Kali keempat melibatkan pemeriksaan kesihatan pergigian percuma di seluruh Malaysia. Program peringkat kebangsaan yang dianjurkan bahagian kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan itu berlangsung 7 April ini dengan menjadikan Kedah sebagai destinasi terakhir. Kembara Sihat 2019 bertemakan Ziarah Senyum bertujuan memperkasa elemen kepentingan penjagaan kesihatan gigi dalam kalangan orang kurang upaya OKU dan warga emas. Menurut penolong pengarah bahagian kesihatan pergigian Johor Dr. Muhammad Shah, kesedaran dan pengamalan penjagaan kesihatan gigi perlu diberi perhatian lebih terhadap OKU dan warga emas. Tentulah dia punya kepercayaan, terutamanya bila untuk dibuka mulut untuk kita buat pemeriksaan, dia memerlukan biasanya orang yang biasa dia dekati. Jadi kita telah bawa dia punya pengiring sekali dengan ibu bapanya untuk berada di sisi untuk dia memberi kerjasama apabila dibuat pemeriksaan. Rata-rata penduduk hadir membawa ahli keluarga OKU dan warga emas mendapatkan pemeriksaan gigi. Program ini saya rasa sangat bagus sebabnya dapat kesedaran terutamanya kepada masyarakat kerana ada yang antara mereka yang masih belum mementingkan kesihatan gusi gigi. Diorang kadang-kadang susah nak pergi klinik kan. So kita akan cek dekat sini. Kalau ada yang tampalan sikit-sikit kita akan buat. Tapi kalau macam terlalu banyak sangat kita akan refer ke klinik lah. Sebanyak 21 kenderaan daripada bahagian kesihatan pergigian negeri Johor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat digerakkan ke lokasi ditetapkan untuk menjalankan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Jabatan Penyiaran Negeri RTM Johor hari ini menganjurkan Majlis Isra' Mi'raj di Surau Al-Raudah. Program tahunan yang disertai kira-kira 60 kaki tangan merupakan salah satu aktiviti mengimarahkan surau selain mengeratkan silaturahim. Majlis secara sederhana itu bermula seawal pukul 8.30 pagi dengan pengisian ceramah bertemakan peristiwa Isra' Mi'raj yang disampaikan Timbalan Mufti Johor Ahmad Faisal Muhammad. Selesai ceramah turut diadakan tahlil ringkas dan doa selamat sempena sambutan ulang tahun RTM ke-73. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Johor Mat Syarif Saripan ketika ditemui berharap program keagamaan melibatkan kaki tangan RTM negeri dapat diteruskan tahun ini. InsyaAllah selepas ini kita akan teruskan dengan program-program lain terdekat. Kita ada ni 10 Saban, kemudian kita ada sambutan Ramadan yang mana Surau Al-Raudah akan memperbanyakkan lagi tadarus Al-Quran. Kemudian kita ada sambutan Madu Rasul dan kita memang saya galakkan untuk diadakan dan diteruskan. Turut diadakan majlis memotong kek sempena ulang tahun ke-73 RTM. Sekian dari Johor petang ini, berita lanjut N5 kembali kepada Miza. Baik, terima kasih Nur Akila. Saudara, projek mengindahkan kawasan Batu Kawan antara paparan lintas langsung dari Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin di studio berita RTM di Jalan Burma. Jadi teruskan Abdullah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Usaha membangunkan kawasan Batu Kawan dirancangkan dengan pembinaan dan pemasangan kanopi ETFE yang lestari. Dibina di Verna Heights Street, Batu Kawan, ia dihebatkan lagi dengan penambahan air pancutan tertinggi di Malaysia sekaligus meletakkan projek itu dalam cacatan The Malaysia Book of Record.
Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow, kanopi ETFE merupakan sebahagian teknologi moden yang bahannya terdiri daripada cermin kaca dan plastik keras yang kalis sinaran ultra ungu. Produk 100% mesra kitar semula itu mempunyai daya penjimatan yang tinggi. Sebagai usaha untuk menjadi bandar ini sebagai bandar yang mesra eco, bandar yang hijau dan bandar yang pintar sesuai dengan apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan negeri dan juga Majlis Perbandaran Seberang Perai. Dengan panjang 40 meter dan 22 meter lebar, kanopi ETFE ini dijangka menjadi satu lagi tarikan orang awam di Pulau Pinang selain mengetengahkan konsep bangunan alaf baharu serta menggunakan keluasan kawasan projek secara optimum. Usaha kerajaan negeri bersama Expand Vision City dan IKEA Cawangan Utara itu membantu pembangunan sektor pelancongan di kawasan Batu Kawan selaras dengan Pelan Pembangunan Negeri Pulau Pinang 2030. Bebas plastik sekali guna. Tema itu bertepatan dengan hasrat Pulau Pinang ke arah menjadi negeri yang lebih hijau. Menyasarkan golongan peniaga antaranya pengusaha makanan dan hotel. Kempen kelestarian itu dimulakan dengan kempen pengurangan penggunaan straw. Exco Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar YBP Bunpo menggesa pengusaha dan peniaga untuk menyokong kempen tersebut. Kerajaan negeri juga berhasrat meningkatkan caj penggunaan plastik kepada 50 sen bagi menggalakkan pengguna mengurangkan penggunaannya selain menampung kos pengurusan sisa. Jika semasa buat ini recycling dan tidak ada peralatan untuk kawarkan kebersihan seperti pentapisan air, water treatment dan lain-lain, air ini akan terus masuk di longkang dan sampai sungai-sungai ke laut. Pada masa itu semua biodiversity akan dihancur. Bila hancur, ini sedang masalah food security. Beliau ditemui media selepas dialog kempen bebas plastik sekali guna 2019 di Komtar yang dihadiri 49 pengusaha hotel dan 17 peniaga pasaraya. Dengan semangat membantu umat Islam yang tertindas di Syria, Train to Humanity 3.0 menjadi tulang belakang pada warga Universiti Sains Malaysia USM melaksanakan aktiviti kemanusiaan itu. Bermatlamat menyemai kesedaran di samping membantu mereka yang ditindas. Penganjuran kali ketiga di bawah kendalian Desa Siswa Restu USM itu membawa tema Action, A Weapon of Peace. Menurut pengarah projek Amirul Faiz, TTH 3.0 mengumpul RM5,000 hasil jualan tiket dan tabung derma yang dijalankan sejak seminggu sebelum program bermula. Jadi objektif utama adalah untuk membuka minda, membuka mata mengenai Syria terhadap pelajar USM dan sekitar USM khususnya lah. Jadi pada tahun ini kelainannya kami membawa anak-anak Syria sendiri hadir ke program kami dan kami juga melakukan program bersama mereka pada siang hari. TTH 3.0 turut diserikan dengan persembahan aktivis terkenal Aizat Hamdan dan Musa Nuwairi. So, salah satu cara yang kita boleh buat ialah dengan apa yang Allah berikan pada kita, kita cuba spread positivity. Itulah yang kita cuba bawa pada malam ini. Kita nak bagi orang buka mata yang isu Syria ini sebenarnya adalah isu yang penting juga, yang sebenarnya wang yang dikumpul melalui TTH 3.0 ini disalurkan kepada Persatuan Cinta Syria Malaysia CSM untuk digunakan dalam misi bantuan di Syria. Sekian lintas langsung dari Pulau Pinang. Kembali kepada rakan penyampai di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Abdullah. Dan sekarang beralih pula kita ke perkembangan berita dari Sabah. Sudah bersedia di sana Anisya Daulus. Jadi silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengetua sekolah di seluruh Sabah perlu sentiasa mengemaskini dan mengetahui dasar-dasar baharu kerajaan terutama yang memberi impak kepada bidang pendidikan sekaligus menjamin masa depan pelajar yang lebih baik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, pengetahuan dan kefahaman mendalam tentang dasar-dasar kerajaan dan Kementerian Pendidikan akan membolehkan pengetua melaksanakan program yang mampu menyediakan pelajar dengan cabaran masa hadapan.
Antara program itu, pihak sekolah hendaklah mengaktifkan aktiviti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan TVET di sekolah selaras revolusi industri 4.0. Datuk Syafiq berkata kejayaan sekolah menjayakan program tersebut di sekolah dapat melahirkan rakyat Malaysia yang mampu mencipta peluang pekerjaan pada masa akan datang dan tidak hanya mengharapkan pekerjaan dalam sektor awam. Beliau berucap merasmikan persidangan pengetua-pengetua Sabah kali ke-43 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Jennifer Lasimbang. Dalam pada itu, Datuk Syafiq berkata kerajaan negeri akan berusaha menyalurkan peruntukan bagi membaik pulih sekolah-sekolah daif di negeri ini dengan keutamaan diberikan kepada sekolah di pedalaman yang masih memerlukan kemudahan fizikal sekolah. Lebih 200 pengetua seluruh Sabah menyertai persidangan ini. Pemaju perumahan perlu mengkaji kesesuaian tapak dan keluasan kawasan sebelum melaksanakan projek perumahan, terutama bagi projek perumahan rakyat agar tidak membebankan pembeli atau penyewa rumah berkenaan. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Haji Jaujan Sambakung berkata ini kerana pembinaan projek perumahan di bentuk muka bumi dan topografi tidak sesuai memberi risiko kepada penduduk. Beliau ditemui media selepas meninjau projek perumahan rakyat PPR Kibah Baik di Penampang. Kedudukan tanah perlu dikira. Pasal saya dapati dimaklumkan tanah di sini ada aliran air. Nah, lepas tu kita lihat pembangunan ini is quite heavy. Maksud saya pembangunan ini besar sangat. So tidak seimbang dengan keperluan tanah ini. Datuk Jaujan mengulas keadaan tapak projek PPR Kibah Baik. Selain tapak, projek perumahan ini turut mengalami masalah seperti parit yang belum diselenggara, kabel elektrik dicuri dan beberapa kerosakan khususnya di blok yang belum didiami yang perlu dibaiki segera. Projek PPR Kibah Baik yang siap pada 2015 ini terdiri daripada 8 blok dan 760 unit dengan 178 daripadanya telah diduduki. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin pagi tadi menerima kunjungan hormat daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Datuk Seri Panglima Syed Abbas Syed Ali beserta rombongan di Istana Negeri Kota Kinabalu. Ketika ditemui media selepas kunjungan ini, Datuk Syed Abbas berkata kunjungan bertujuan menjemput Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin untuk merasmikan istiadat pembukaan dan mesyuarat pertama penggal kedua Dun Sabah yang ke-15 pada Khamis depan. Untuk menjemputlah tuan yang utama supaya dapat datang ke Dewan Undangan Negeri untuk majlis pembukaan Dewan pada 11 hari bulan insya-Allah. Jadi pada 11 hari bulan bukan Dewan akan diadakan pada jam 10 pagi. Hadir sama dalam kunjungan ini Timbalan Speaker Dun Sabah Datuk Ahmad Abdul Rahman dan Datuk Josh Ginibun. Malaysia khususnya Sabah memerlukan kerjasama anggota negara-negara ASEAN dalam memerangi aktiviti jenayah rentas sempadan seperti pemerdagangan dan penyeludupan hidupan liar di rantau Asia. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Asafal P. Alian berkata kerajaan sentiasa memastikan penguatkuasaan berterusan namun kerajaan memerlukan bantuan di peringkat ASEAN agar usaha membenteras jenayah tersebut dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Mengenai penyeludupan masuk telur penyu dan pemburuan haram tenggiling, Asafal berkata kerajaan berhadapan cabaran menguatkuasakan undang-undang bagi menangkap individu terlibat kerana ia juga turut melibatkan negara-negara jiran. Tegasnya meskipun kerajaan menaikkan kadar penalti terhadap kesalahan berkenaan, namun tindakan pelaku yang menjadikan media sosial sebagai platform memasarkan haiwan dilindungi itu kepada orang ramai menyebabkan aktiviti pemburuan haram tenggiling dan telur penyu masih terus berlaku. Justru beliau berharap kerjasama berterusan anggota negara ASEAN amat diperlukan bagi mengekang aktiviti tersebut. Asafal berucap dalam jamuan malam kumpulan kerja ASEAN pada Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies flora dan fauna serta penguatkuasaan hidupan liar terancam sempena mesyuarat kumpulan kerja ASEAN kali ke-15 disandarkan. Seramai 88 peserta dari 10 negara ASEAN menyertai konvensyen ini.
Sejumlah 1,706 kes kebakaran terbuka direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Jumlah itu meningkat sebanyak 58 kes berbanding 1,648 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Negeri Sabah, daerah Tuaran mencatatkan kes kebakaran terbuka tertinggi iaitu sebanyak 265 kes, diikuti daerah Kota Kinabalu sebanyak 161 kes dan daerah Keningau sebanyak 156 kes. Sementara itu, kebakaran melibatkan Belukar mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 514 kes, diikuti kebakaran hutan 349 kes, tapak pelupusan haram atau pembakaran sampah 48 kes, kebun kecil 37 kes, ladang 18 kes dan kebakaran melibatkan sawah padi dan tapak pelupusan sampah majlis daerah masing-masing mencatatkan 6 dan 2 kes. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Enisia, dan seterusnya kita ikuti perkembangan dari Sarawak. Sudah bersedia di sana Buma Win, silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Masyarakat setempat diingatkan agar tidak menyembunyikan dan melindungi anjing liar daripada Pasukan Operasi Rebis Sarawak. Penolong Pegawai Veterina Bahagian Samarahan, Parak Kawih berkata perbuatan sedemikian merupakan antara perkara yang membantutkan usaha pembasmian wabak rebis di negeri ini dan seterusnya menggagalkan usaha Sarawak untuk diisytiharkan bebas rebis menjelang 2030. Menurut Parak, perbuatan menyembunyikan anjing liar telah dikesan pada fasa pertama Operasi Rebis Sarawak iaitu di Bau dan Lulu bulan lepas. Anjing liar sudah menunjukkan tanda-tanda sedikit. Dia sayang dengan anjing liar. Dia tapuk anjing liar di dalam jamban. Tidak mau bagi dia untuk diambil. Jadi selepas sweeping team ini pergi lari melepasi kampung mereka. Jadi apa yang terjadi, dia lepas anjing ini, dia gigit dia sendiri, dia gigit anti dia, yang terus kali dia gigit anak dia. 3 orang digigit 1 kali. Katanya kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pasukan sistem sapuan atau sweeping operation team tersebut dapat memindahkan anjing-anjing liar sebelum pasukan veterina melakukan suntikan vaksin anti-rabies. Tegasnya, menyembunyikan anjing liar merupakan satu kesalahan di bawah Akta Veterina dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara atau denda RM5,000. Saya harap tidak ada yang menyembunyikan anjing-anjing liar, dan kalau ada perbuatan yang macam ini adalah satu perbuatan yang tidak baiklah, yang mungkin membantutkan usaha kita untuk membasmikan program pembasmian rebis di Sarawak ini. Ditemui semasa program kesedaran wabak rebis di Asajaya Semarahan, Parak menambah selain menyembunyikan anjing, tidak mengetahui tentang operasi berkenaan juga merupakan penyebab kurang kerjasama daripada komuniti setempat termasuk memarahi pasukan petugas operasi. Operasi Rebis Sarawak fasa kedua akan diadakan bermula 10 hingga 13 April ini bagi Semarahan meliputi Kota Semarahan, Asajaya dan Sadong Jaya. Semarahan merupakan kawasan dalam kategori merah bagi wabak rebis dan setakat ini 1,600 gigitan anjing telah direkodkan di bahagian tersebut dengan lebih 300 orang telah diberikan suntikan vaksin. Kira-kira 120 kawasan pedalaman di bahagian Miri bakal diliputi bekalan elektrik 24 jam di bawah projek skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES menjelang tahun 2020. Naib Presiden Elektrifikasi Luar Bandar Sarawak Energy Dr. Chen Shun berkata bekalan elektrik menerusi SARES telah disalurkan kepada kira-kira 50 kawasan pedalaman di bahagian Miri setakat ini. Ia sekaligus memberi manfaat kepada hampir 2,300 isi rumah meliputi 28 kampung di Talang Usan, 7 kampung di Long Lama, 9 kampung di Beluru dan 6 kampung di Marudi. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan hak milik projek SARES di Long Ukok Tutuh, Marudi. Ia melibatkan kawasan Long Palo,
Kampung Batu Belah Lompatan dan Long Ukop. Dr. Chen berkata, pelaksanaan SARES di Long Ukop merupakan antara kawasan yang mencabar kerana kawasan itu sukar dihubungi oleh kenderaan. For this kampung Long Ukop, for example, even the road come to here, you still have to go across the river to bring it over. So you only have a small boat to carry over. So there's a lot of manual work, yeah. That is basically the main challenge. And then if the weather is not good, it's raining, then make it more difficult. Yeah. Dengan siapnya, projek sistem janakuasa solar bernilai 4.4 juta ringgit di bawah skim SARES fasa 2B ini, kira-kira 827 penduduk daripada 100 isi rumah boleh menikmati bekalan elektrik 24 jam. Sebelum ini, kami 3 buah kampung ini, kami merasa sangat sedihlah kerana dari segi kewangan lah, kerana tiap-tiap bulan kurang lebih kami ada belanja minyak diesel untuk generator 300.5 satu bulan. Pada masa ini kami merasa bangga. Semenjak solar ini dibuat oleh kerajaan, seorang sungguh agak senang boleh nge-save duit sampai 300-400 satu bulan dari seorang beli diesel generator. Jadi dia pun jalan 24 jam yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi bila ada solar, arti dia ini satu kemudahan yang begitu baik untuk penduduk kampung di sinilah. Kerana apa? Setiap bilik ada cahaya sudah. Jadi yang bersekolah jadi belajar, yang orang yang buat kerja tadi bekerja sendirilah, bersendirian, dia senang sebab ada lampu sudah, tidak macam dulu terhad. Ujung-ujung ada solar sekarang, senang betul hatilah. Tidak susah kami orang buat tanam padi, petang-petang baru balik. Mandi senang, mandi dalam rumah, mana ada pergi sungai lagi. Tidak perlu risau lagi. Tidak risau lagi, ya senang hati kami orang di Long Ukop inilah. Kerajaan negeri menyasarkan 97% kawasan luar bandar dapat dibekalkan dengan bekalan elektrik menjelang tahun 2020 dengan peruntukan khas 2.37 bilion ringgit. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak akan mengadakan perjumpaan dengan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Mohammadin Ketapi bagi membincangkan hala tuju industri pelancongan negeri. Perjumpaan yang akan diadakan di Putrajaya esok adalah bagi membincangkan sektor prasarana dan peruntukan bagi negeri ini. Menurut Menteri itu, perbincangan awal bersama Kerajaan Persekutuan yang diadakan sebelum ini telah menunjukkan reaksi positif. Oleh itu, beliau yakin hasil perbincangan itu kelak mampu memberi kesan menang-menang kepada Sarawak dan Malaysia. Beliau turut mengakui bahawa Sarawak telah menerima cukai pelancongan sebanyak 2.58 juta ringgit dari Kerajaan Persekutuan minggu lepas. Malah Mesyuarat Pemandu Jawatan Kuasa Pelancongan Sarawak yang diadakan hari ini membincangkan secara terperinci isu-isu yang berkaitan pelancongan. Minggu Sains Negara yang berlangsung hari ini dan esok di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara Kuching antara inisiatif Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC untuk memupuk minat para pelajar dalam bidang sains dan teknologi. Pengarah Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sarawak Muhammad Izzuan Othman berkata, program itu memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan sains, teknologi dan inovasi STI dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadikan Malaysia negara maju. Tambahnya, pendidikan dan pembudayaan bidang tersebut perlu dimulakan dari peringkat sekolah rendah lagi untuk menyemai minat pelajar dalam bidang itu. Ini adalah salah satu kita punya tujuan kita di mana peranan ibu bapa dan guru-guru sangat penting bagi menggalakkan pelajar-pelajar ini memahami dan mencintai sains ni, sains matematik. Beliau juga memberitahu Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sarawak sentiasa bersedia untuk memberi ceramah di sekolah-sekolah terutama kawasan luar bandar bagi mencapai matlamat itu. Mana-mana sekolah boleh mohon pada Jabatan Kimia untuk panggil kita buat program di sekolah mereka. Terutama sekolah-sekolah luar bandar. Kalau kita boleh pergi sana, tak ada masalah.
Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ceramah kerjaya Minggu Sains Negara peringkat negeri Sarawak. Pelbagai aktiviti diadakan seperti ceramah, pertandingan penyiasatan CSI dan jerayawara. Turut diadakan mini planetarium untuk pengunjung. Ia bagi memberi kesedaran kepada pengunjung untuk mengetahui tentang alam semesta secara dekat. Minggu Sains Negara adalah salah satu platform Mestek dalam mendokong usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai saintis dan penyelidik pada masa hadapan. Penuntut Politeknik Kuching disaran agar bergiat aktif dalam bidang ciptaan produk berinovasi tinggi selain cemerlang dalam bidang akademik. Timbalan Pengarah Politeknik Kuching, Chow Teo Kiong memberitahu inisiatif yang dilakukan oleh Politeknik Kuching iaitu dengan memberi galakan kepada penuntut untuk terlibat secara aktif dalam bidang ciptaan antara usaha untuk menerapkan budaya inovasi dalam kalangan mereka. Kerana di Politeknik Kuching kita memang menggalakkan pelajar selain pada akademik kita juga sangat fokus kepada inovasi. Dan actually kita ni sebenarnya membudayakan pelajar semua giat dalam inovasi. Dan ini pun persiapan kepada pelajar kita untuk persiapan untuk pertandingan inovasi yang kemudian daripada pilihan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Festival Pameran Projek dan Inovasi sesi Disember 2018 Politeknik Kuching. Sementara itu, menurut penasihat festival itu Muhammad Rizal Abdul Rahman, festival tersebut mengetengahkan kemahiran penuntut dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam bilik kuliah bagi menghasilkan projek akhir mereka. Projek ini adalah untuk memberi kemahiran kepada pelajar dalam mengaplikasikan apa yang diorang belajar di dalam bilik kuliah. Dalam bilik kuliah tak semuanya benda yang dibelajar daripada apa yang pensyarah bagi. Bila dibuat projek, dia akan jumpa masalah-masalah dalam menjayakan teori. Dan daripada teori ini, dia akan praktikkan kepada projek. So daripada situ kita akan tahu skill-skill diorang. Dan daripada skill yang diorang ada ni, diorang boleh ketengahkan lagi sama ada projek kita boleh bawa kepada pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh JPPKK. Ataupun kita boleh masuk kepada peringkat yang tinggi lagi iaitu Polytechnic Scale, World Scale daripada kemahiran pelajar-pelajar inilah. Festival itu dianjurkan oleh Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial dengan kerjasama Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Petrokimia dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Baik, saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abu Mawin. Penjawat awam yang sudah hampir berpencen antara 3.7 juta penduduk negara ini yang masih belum mendaftar sebagai pengundi. Alasan yang sering digunakan ialah tidak mahu masuk campur urusan politik, sedangkan mengundi adalah sebahagian daripada urusan kehidupan rakyat sesebuah negara. Dapat ditingkatkan responsif. Menurut Pengarah Pilihan Raya Kelantan, Fakhrul Razi Abdul Wahab, daripada 3.7 juta orang itu, 167,000 adalah rakyat negeri itu yang sudah berumur lebih 21 tahun. Daripada kajian yang kita buat secara rawak lah, terutama di kalangan penjawat awam, biasanya ada yang grade 54 nak bencin dah 2-3 hari masih lagi belum mendaftar, sehingga dipaksa oleh ketua jabatan. Pada saya ni tahap kesempatan ataupun dia semangat patriotik tu agak rendah lah. Bagi tujuan itu, SPR Kelantan akan melaksanakan program turun padang di 14 Parlimen dan 45 Dewan Undangan Negeri. Fakhrul Razi ditemui media pada program Amalan Demokrasi Berparlimen Kelab Malaysiaku di SMK Pengkalan Cepa, Kota Baru. Katanya penolong pendaftar pemilih sementara akan dilantik dari kalangan wakil sektor swasta, Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Bukan Kerajaan NGO bagi memudahkan urusan pendaftaran. Beliau berharap sistem pendaftaran secara dalam talian yang akan diperkenal pada bulan Julai akan membantu melancarkan lagi urusan pendaftaran. Ketika ini terdapat 1.049 juta pengundi berdaftar di Kelantan. KPM sila turunkan
Penyediaan infrastruktur yang berkualiti bukan sahaja mampu memperkukuh integrasi, liputan serta merentas wilayah, malah merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Dan atas dasar itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui mesyuarat Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur ECERDC 4 Mac lalu meluluskan pembinaan projek lebuhraya Kota Baru Kuala Krai KBKK. Wartawan Ahmad Herman Rozi mengupas keberkesanan projek tersebut. Selain berupaya mengurangkan kesesakan lalu lintas, lebuhraya sepanjang 73 km ini juga bakal menjadi pemacu perkembangan ekonomi Kelantan. Fasa pertama melibatkan pakej 1B, pakej 2A serta pakej 2B yang melibatkan kos melebihi RM500 juta. Selain memberi keselesaan kepada pengguna, lebuhraya ini juga dibina dengan ciri-ciri keselamatan moden dan terkini bagi mengurangkan risiko kemalangan. Pakej 1B sepanjang 7 km dari Pasihor ke Kadok dibuka 21 Ogos lalu. Ia berjaya mengurangkan kesesakan di Jalan Persekutuan Kota Baru Kuala Krai dengan ketara apabila pengguna beralih menggunakannya. Masa perjalanan bermula daripada Wakas CI sampai ke di atas pada Mulu. Perjalanan biasa mengambil masa hampir 20 hingga 25 minit. Tapi dengan siap perjalanan kita dapat menjimatkan masa perjalanan daripada 20 minit tadi kepada 5 minit. Kepada penduduk Kelantan, projek ini sememangnya melegakan mereka kerana lebuhraya pertama di negeri itu memberi kesan berganda kepada ekonomi setempat. Tak ada highway ni, orang pun makin ramai, kedai pun makin laku. Jadi tambah dapat tambah dapat sikit. Perjalanan saya mari kerja kat jalan ni cepat. Masa pun jimat. Jalan highway ni. Jalan highway ni. Dulu lewat lah, berjalan pujeng. Apabila siap highway ni, perjalanan itu lancar lah. Lebuhraya ni tak ada tu, tidak membebaikan rakyat. Atau okey lah. Tak membebaikan rakyat, okey, baguslah. Nanti ada highway ni, ada kemudahan nanti raya ni anak-anak mau cik balik pun mudah lah. Tak jam lah jalan. Okay. Sementara itu, pakej 2A sepanjang 6.85 km dari Kadok ke Ketereh sudah 90% siap dan dijangka dibuka menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Manakala pakej 2B sepanjang 6.2 km dari Ketereh ke Kok Lanah sedang dalam pembinaan dan dijangka siap November tahun depan. Lebuhraya Kota Baru Kuala Krai merupakan kesinambungan projek Central Spine Route CSR iaitu lebuhraya sepanjang 350 km yang bermula dari Kota Baru ke Simpang Pelangai, Pahang. Ahmad Hermarozi, RTM. Isteri Menteri Komunikasi dan Multimedia Sanggeta Kausido merangkap penaung Puspanita KKMM hari ini meluangkan masa hampir 3 jam bersama Puspanita RTM di Angkasa Puri. Ketibaan beliau disambut Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafiee. Sanggeta dibawa melawat ke konti Radio Track FM, National FM dan Classic FM sebelum ke Wisma TV. Di Wisma TV, beliau berpeluang menunjukkan bakat menyampaikan berita dengan dipimpin penyampai berita RTM Hani Muhili di studio berita. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nur Yahati Awang berkata, kunjungan Sanggeta Kausido ke sini memberi peluang kepada RTM untuk mendedahkan berhubung selok-belok bidang penyiaran dan peranan RTM. Lawatan penaung Puspanita Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga kepada Puspanita RTM ni adalah untuk kita memperkenalkan RTM, perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh RTM dan memberikan peluang kepada beliau untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apakah tugas-tugas dan apakah cabaran-cabaran dari segi peranan seorang penyiar dan wartawan di RTM ini.
Dalam kunjungan ini juga, Sanggita turut menyampaikan sumbangan kepada anak-anak warga Puspanita yang cemerlang dalam peperiksaan dengan diwakili ibu mereka. Untuk mendapatkan makluman cuaca hari ini, kita terus saja ke Malaysia bersama Nur Izzati Zara. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Cerapan imej satelit mendapati petang ini letupan awan aktif yang tebal diperhatikan untuk bahagian Semenanjung dan ianya membawa kepada cuaca lembap. Hujan lebat berserta ribut petir turun di beberapa buah negeri, terutamanya melibatkan negeri-negeri bahagian utara, iaitu negeri yang ditutupi awan yang tebal ini melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan juga satu dua kawasan di negeri Selangor. Di bahagian selatan pula, letupan awan ini sebenarnya terbentuk sejak daripada pagi tadi lagi, dan jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu pagi, ianya telah pun semakin berkurangan. Namun demikian, masih lagi terdapat beberapa kawasan di sebelah selatan Pahang dan juga negeri Johor yang ketika ini sedang mengalami cuaca mendung berserta hujan renyai-renyai di beberapa tempat. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, pembentukan kelompok awan aktif tidak begitu banyak dan ianya hanya membawa hujan di satu dua kawasan sahaja yang melibatkan bahagian barat Sarawak serta pedalaman Sabah diramalkan sehinggalah ke awal malam ini. Untuk bahagian Semenanjung juga, hujan turut diramal sehingga ke awal malam, terutamanya bagi negeri-negeri di sebelah bahagian utara dan juga pantai barat. Sementara itu, untuk kawasan perairan pula, keadaan laut di kawasan negara kita berada dalam keadaan tenang memandangkan tiupan angin ketika ini perlahan, iaitu selaju 10 ke 20 km sejam. Sekian info cuaca buat masa ini. Seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam nanti. N5 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.